Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali kita ke, saya dah lupa video yang keberapa ya. Okey, jadi seperti yang saya janjikan dalam video sebelumnya, okey, kita akan tengok satu lagi kaedah macam mana kita nak collect data traffic. Dalam kes ini kita nak collect travel time, ataupun kaedah ini juga digunakan untuk nak mendapatkan origin destination. Maksudnya dari mana kenderaan tu datang, ke mana kenderaan tu pergi. Okey. Ini adalah kaedah plate matching. Kita nak matchkan plate kenderaan, license plate matching. Okey, nama panjang dia. Okey. Jadi kaedah license plate matching ni, okey, cara dia kita buat adalah pertama sekali kita akan collect ataupun recordkan plate kenderaan tadi masa kenderaan tu lalu kat depan kita. Okey. Dan kita akan ada beberapa checkpoint lah. Jadi setiap checkpoint tu dia akan catat apa plate kenderaan dan catat masa kenderaan tu lintas depan dia. Okey. Selepas tu bila kita dah habis buat ini, maka kita akan matchkan. Tengok plate ini checkpoint 1, checkpoint 2 ada tak? Okey, checkpoint 3 dan seterusnya. Kita akan matchkan nombor plate tu di setiap checkpoint yang kita buat. Okey. Dan apabila ingat setiap checkpoint kita ada plate dan plate number plate dan kita ada masa dia. Jadi bila kita ada plate dan masa dia dan checkpoint tadi kita tahu jarak dia, maka kita boleh mengukur ataupun mengira dia punya laju perjalanan. Okey, daripada masa apa dekat B tolak masa dekat A berapa masa, panjang bahagi masa kita dapat laju perjalanan. Itu kaedah plate matching. Begitu juga origin destination. Kita boleh tengok contohnya kalau kita buat katalah daripada Skudai ke Johor Bahru. So kalau kita nak tahu contohnya kereta dari Johor Bahru tu datang dari mana. Okey. Jadi kita boleh tengoklah berapa banyak plate yang daripada Skudai ni kita jumpa dekat Johor Bahru. Jadi kita tahulah berapa banyak kereta daripada Skudai pergi Johor Bahru. Atau kalau kita buat dari tempat lain pula, kita boleh dapat pula daripada Kota Tinggi contohnya dan sebagainya. Itu dipanggil origin destination study. Kita tengok bagaimana kaedah kita nak buat plate matching ni, license plate matching ni. Kita dapat kaedah. Okey, kaedah yang paling simple kita buat adalah kaedah manual lah. Guna kita pakai pen dengan kertas. Jadi kita tulislah plate number dan juga masa kereta tu sampai. Itu satu kaedah. Satu lagi kaedah, kita pakai tape recorder. Kita record plate dan masa dia. Okey. Jadi lepas tu kita secara manually pula kita akan ambil nombor plate tadi, kita masukkan dalam Excel ke apa ke. Okey. Dan masa dia kita buat dalam komputer, nanti kita akan generate apa masa daripada setiap stesen tadi. Okey, itu satu kaedah, itu kaedah manual. Kaedah yang kedua, kita pakai notebook. Kat tepi jalan tu kita masukkan plate dan notebook kita ada masa. Jadi kita bila kita masukkan tu dia akan apa masukkan sekali masa kita masukkan data tadi. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, kita boleh ambil video. Okey. Dalam kat video tu ada masalah. Ambil video. Lepas tu kita hanya ambil video lah. Balik nanti kita akan buat secara manual pula. Kita tengok video, tengok masa dia dan kita catat balik nombor plate dan juga masa dia. Kita masukkan jadi balik macam nombor 1 ni lah. Cuma kita tak payah nak catat di tapak. Kita hanya tunggu video saja kat tapak supaya orang tak curi video kita. Okey, video recorder kita. Kita balik dekat, kita boleh duduk icon sambil kita dapatkan data tadi. Okey, itu kaedah ketiga. Kaedah yang keempat, kita boleh pakai video tetapi canggih sikit lah. Video di mana dia ada character recognition. Jadi daripada video tadi, kita boleh pakai software. Okey, apa yang dibuat? Dia akan recognize, keluarkan nombor plate ni dan masa dia. Jadi ini dibuat secara automatik. Jadi lebih mudah bagi kita lah. Okey, kita hanya ambil video, balik, download dalam software. Software tu akan generate sendiri nombor plate dan juga masa dia. Saya pernah buat plate matching ni dalam UTM masa tu, sebab masa tu bila saya ada mesyuarat jawatan pasal trafik, dia orang komplain kata banyak sangat kereta dalam UTM ni masa peak hour, masa ni kata banyak sangat kereta. Saya kata berapa banyak kereta yang berdaftar dengan UTM ni? Okey. Jadi pengawal pun bagilah bilangan yang berdaftar. Saya kata okey, sekarang berapa orang staff yang ada? Okey. Kalau banyak sangat kereta, saya kata kemungkinan tak kereta ni hanyalah menggunakan jalan pintas. UTM ni sebagai jalan pintas. Okey. Okey, jadi untuk itu maka saya suruh pelajar saya dalam kelas saya, kelas trafik saya, suruh buat OD kenderaan menggunakan plate matching. Jadi apa yang saya buat? Saya letakkan
pelajar saya dekat gate Pulai sana, dekat main gate kita, dekat gate masa tu gate Senai tak ada lagi. Okey. Dan gate Jalan Ladang sana. Oh begitu juga gate dekat belakang dekat klinik. So ada 4 gate. Jadi saya suruh dia orang saya letak ramai-ramai. Jadi saya suruh dia orang pakai catit nombor pelik kenderaan. Jadi kalau saya letak 4 orang tu, maksud dia orang pertama akan ambil kereta pertama, orang kedua ambil kereta kedua, orang ketiga ambil kereta ketiga, orang keempat ambil kereta keempat. Kereta kelima akan diambil oleh orang pertama balik tadi lah. Okey, dia akan ambil. Lepas tu dia ambil di semua gate. Okey, lepas tu kita akan masukkan dalam Excel dan kita sort out, cari, matchkan plate tadi saya kata. Okey, kalau katalah kereta tu masuk di pintu utama, lepas tu tak keluar di mana-mana pintu. Maksudnya kereta tu duduk di dalam UTM. Nah itu maksudnya kereta tu kemungkinan orang yang bekerja di UTM ataupun staf UTM lah. Okey, tapi katalah kereta tu masuk kat plate, gate Pulai sana. Masuk gate Pulai tiba-tiba tengok keluar kat gate Ladang. Rupanya orang tu datang daripada Sri Pulai sana tu. Okey, somewhere atas tu, Kangkar Pulai ke, okey Pulai Indah ke apa ke. Dia nak elakkan jam atas highway tu, dia masuk kod gate Pulai, lepas tu dia keluar kod gate Ladang sini. So dia dah bypass jalan besar kat luar tu. Okey. Begitu juga kalau lah kata dia masuk ada tengok jam kat atas tu, dia dah terlepas gate Pulai tadi, dia pergi masuk main gate, keluar kat Jalan Ladang. Tu ramai orang buat macam tu. Okey. Jadi kalau kita tengok, kalau kereta tu ada masuk dan ada keluar, maksud kereta tu bukan kereta yang duduk dalam UTM. Dia hanya menggunakan jalan UTM. Itu yang buatkan UTM sesak tadi. Okey, yang kita kata, kat gate ni jadi sesak. Okey, sebabnya tu lah. Itu. Yang itu saya buat origin destination. Tetapi kadang-kadang kita ni jugalah sebab origin destination gunakan plate ni dia masalah dia. Okey, nanti kita tengok masalah kemudian. Saya akan cerita satu-satu masalah yang biasa kita hadapi ya. Okey. Ini gambar menunjukkan bagaimana kita buat plate matching lah. Contohnya, okey, orang kat sini sama ada dia pakai kamera ataupun pakai laptop ataupun pakai manual, dia akan catat plate number dan juga masa kenderaan tu lalu. Okey. Kalau kenderaan banyak, biasanya kita akan letak ramai orang lah. Sebab kalau tidak, kita akan miss. Katalah dia miss kat sini, lepas tu kau tu catat kat sini, jadi membazir lah data tu. Okay, sebab tak ada, data sebelumnya tak ada. Sedangkan kereta tu lalu kat depan dia, cuma dia tak ambil. Okey. Okey. Here are some notes. Allahu Akbar kabira. Ya, Allahu Akbar kabira. Mana dia? Okey. Here are some notes yang kita perlu ambil kira. Yang pertama, travel time data limited to location where observers or video cameras can be positioned. Jadi, masa tu bergantung pada kat mana kita boleh duduk. Nak duduk, nak tengok. Ataupun kalau kita nak letak kamera. Okey. Jadi, tak mestinya tempat yang kita nak tu, jarak kita nak tu dapat. Kerana kemungkinan ada gangguan dan sebagainya. Okey. Itu limitation kita yang pertama. Limitation kita yang kedua, manual or portable computer based method are less practical for high speed. Okey, kalau contohnya kita buat di highway contohnya. Okey, laju sangat. Kita nak tengok pun tak sempat plate-nya. Okey? Dan nak type dalam komputer pun tak sempat. Dia tak boleh kalau kenderaan terlalu laju ataupun kawasan yang panjang yang banyak akses. Rugi, dia ambil kat sini, lepas tu celah-celah ni ada banyak lagi jalan lain. Jadi kereta tu pergi banyak dia pergi kod lain, dia tak lalu depan kau ni. Okey. Dan kemungkinan juga dia pergi kod sini, betul masuk balik ke sini. Jadi kita ingat, lamanya masa dia ambil jalan untuk lalu jarak yang ini. Tidak, rupanya dia lalu jalan yang jauh lebih panjang untuk keluar balik ke simpang datang sini. Ramai orang Malaysia suka buat macam tu kan. Okey, tu kita tengok panggil orang kita lah. Okey. Lagi satu masalah dia ni, accuracy of plate reading. Okey. Kadang-kadang kita tengok nombor ATV ke ATU V dengan U mungkin okey. Okey. Jadi 4 ke 9 jadi macam tu. Jadi kita pun catat. Jadi kalau kita catat, katalah kau ni catat 4. Kau ni catat JBV 440. Kau ni catat JBV 990. Okey. Jadi dah kita buat tak match, sedangkan kereta tu adalah kereta yang sama. Ataupun semasa saya buat kat Penang dulu. Okey, kajian kat Penang dengan dekat Taiping dulu, lama ada dulu. Kita pakai tape recorder. Lagilah tape recorder, dia tekan tu JBV 4456. Okey. Lepas tu saya akan dengar daripada stesen tu. Berapa ramai saya catat. Lepas tu saya akan ambil tape daripada stesen lain pula, saya akan catat juga. Okey, contohnya, katalah dia sebut JBV. Saya kata
JBV ke JBB. Itu baru sebutan. Belum tentu dia silap baca lagi. Pasal ada setengah orang baca, dia suka baca plate terbalik. Dia baca huruf terbalik. Dia ada penyakit yang baca terbalik ni. Jadi banyaklah benda-benda ini yang mempengaruhi kita punya data nanti. Kiranya kalau buat plate matching ni, kalau kita boleh dapat 30% match tu dah kira bagus sangat dah tu. Okey. Sebab biasanya dia akan hilang tengah jalan kadang-kadang. A, B, C, D. Dekat A ada, B tak ada, C ada, D tak ada, E tak ada, F timbul. Okey, kok mana dia pergi pun tak tahu. Kalau banyak exercise dia akan hilang macam itulah. Ataupun kalau tersilap ketik dia akan hilang macam tu. Mana datang plate ni? Okey, sedangkan tak ada siapa sebut pun. Mungkin aku tersilap sebut. Okey, sebutan kita pun BV, BV, BB ya. Jadi macam-macam orang sebut kan. Okey, jadi itu salah satu lagi lah. Tulis pun kadang-kadang masya-Allah, nak baca pun tak boleh kan. Okey, tambah-tambah kita nak buat kerja cepat. Jadi banyak jugalah dia punya masalah-masalah yang biasanya berlaku ni. Okey, itu kalau kita pakai manually, sama ada pakai laptop atau pakai kamera, kita tengok kemudian, ataupun kita pakai tulis tangan. Okey. Ini kalau kita pakai kita pakai komputer di mana dia daripada video tu dihasilkan terus plate dia. Ini pakai MATLAB ni, okey. Dan kita juga akan ada masa time kat sini sebenarnya, jadi kita dah dapat masa, jadi kita dapat plate dan dia akan automatic kita boleh search pula kat mana yang mesh dan sebagainya. Okey. Ini kaedah license plate matching. Okey. Okey, jadi saya hanya ajar kat sini moving observer method dengan license plate matching. Banyak lagi kaedah lain kan untuk dapat laju tadi, kita pakai radar gun, kita pakai endoscope, kita pakai apa semua tu. InsyaAllah benda ni semua saya ada bubuh dalam e-learning, dan in fact sekarang semua maklumat di hujung jari. Cari je lah. Kalau kita nak belajar, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Jadi kalau harapkan ke semua daripada saya, payah jugalah saya nak cerita semua dalam masa yang singkat kan. Jadi harap-harap semua pakatlah usaha sendiri untuk nak mendapatkan ilmu. Okey, jadi kita berhenti kat situ dulu. Kita tengok tadi moving observer method dengan plate matching. Plate matching ni saya tak bagi contoh lah. Kalau saya bagi contoh, saya akan bagi raw data kat kamu. Nanti kamu nak kena extract pula. Kena saya bagi 4 station pun pening kepala lah. Okey, bagaimana peningnya saya dulu nak buat yang projek kat Penang, projek kat Taiping dan sebagainya tu. Okey, even projek dalam UTM pun saya pening tak banyak mana pun. Okey, tapi boleh pening juga disebabkan oleh data crunching yang banyak dan peras apabila matchingnya sikit. Okey, so kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.